Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Matan Arba'in, hadis 40 oleh Al-Imam Nawawi, yang mana kita masuk malam ni hadis nombor 5. Hadis ni pendek ya, tapi perbincangan dia mungkin panjang juga lah. Tak adalah panjang sangat, boleh habis malam ni juga insyaAllah ya. Cuma hadis ni pendek ya. Saya berhasrat kalau boleh kita, tak apa ni, ini bukan suruh lah, ini anjuran untuk saya dan untuk ibu ayah. Kalau kita dapat hafal berat tak berat kot hadis 4, kalau boleh hafal semua lagi seronok lah. Tasbih rasanya tak susah. Okay, katalah bulan ni kita nak ambil hadis nombor 1. Hafal dia siap nombor 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah rasulih hijratuhu ila Allah rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5 kan. Kalau kita boleh buat lagu tu, habis kita ni nanti kita ada 40 hadis dalam hati, dalam dada kita. Saya faham agak berat, hadis nombor 4 tu pun berat sikit, panjang sikit. Tapi kalau kita boleh lah, sekurang-kurangnya bagi ada hadis dalam dada kita. Tak apalah, tak boleh 40 pun, 7 ke 5 ke, ataupun kita set dalam hati kita, dalam hadis 40 ni, yang mana yang pendek saya nak hafal. Niat macam tu. Ataupun contoh yang macam malam ni pendek ni, kan hafal. Kalau dapat hafal 40 semua, mungkin nanti tuan rumah bagi hadiah kan. Kan? Ujung sekali esok kita buat tasmiyah. Siapa yang boleh sempurna 40 tu, saya sendiri pun boleh bagi hadiah. Kan? Kita tengok kita dapat 40 hadis. Dulu memang ada anjuran tentang menghafaz 40 hadis, tetapi hadis itu dhaif. Tetapi walaupun dia dhaif, para ulama hadis tetap ambil juga spirit, semangat daripada anjuran 40 hadis tu. Maka sebab tu para ulama pakai susun Matan Arba'in ni, bukan Imam Nawawi seorang buat, ramai ulama buat 40 hadis. Cuma yang paling terkenal adalah Imam Nawawi punya versi. Dan kalau dalam bahasa agamanya kita kata yang paling mendapat berkat lah. Sebab sampai hari ini dia bertahan. Saya ingat kalau kita start motor kereta, ronda surau masjid seluruh dunia, kita takkan jumpa satu masjid ataupun surau yang tak ada dibacakan dalam tempat itu kitab ni. Tuan setuju tak dengan saya? Boleh kata semua, bukan satu Malaysia, satu dunia. Bagaimana Allah SWT kurniakan keberkatan kepada umur Imam Nawawi. Meninggal umur 40 lebih, nikah pun tak ada. Tetapi keberkatan ilmu, keberkatan umur yang ada pada Al-Imam Nawawi, tuan tengok bagaimana Allah menghidupkan karya dia. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tetapi karya dia terus hidup bersama-sama kita hari ini. Sama lah macam Al-Imam Al-Bukhari, karya dia masih hidup sampai hari ini. Imam Syafi'i juga usia tak panjang. Imam Syafi'i meninggal umur 54, muda, tak ada bencin lah, bencin 60 kan, 54 meninggal. Tapi mazhab Syafi'i sampai sekarang kita masih anuti dan ikuti. Itu keberkatan usia. Baik, kita mulalah hadis nombor 5. Hadis ni tuan-tuan, dia sensitif sikit, tetapi sebenarnya dia tak patut sensitif pasal dia hadis Nabi. Tapi suasana itu menyebabkan dia jadi sensitif sikit. Tak apalah, kita jangan ikutlah yang sensitif tu. Kita ambil nak ilmu sahaja. Okay. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu minhu fahuwa raddun. Saya ulang lah. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun.
Ya. Yang bermaksud daripada Ummul Mukminin Ibu Abdullah. Siapa Abdullah ini? Siti Aisyah dengan Rasulullah tak ada anak. Jadi Abdullah ni siapa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Abdullah ini ialah Abdullah bin Zubair, iaitu anak saudara kepada Siti Aisyah. Dan anak saudara darah, anak saudara darah sebab Abdullah bin Zubair anak kepada Asma. Asma ni kakak Siti Aisyah. Maknanya Abdullah dengan Siti Aisyah ni mak menakan betul, mak menakan temu darah kan. Jadi Abdullah bin Zubair rapat dengan Siti Aisyah. Lepas tu nanti adik dia Urwah bin Zubair juga rapat dengan Aisyah. Sebenarnya sebut dulu kan, Batu Urwah banyak riwayat hadis daripada Aisyah. Abdullah bin Zubair juga ada riwayat hadis, tapi Urwah ni dia lebih disukakan ilmu. Abdullah ni dia lebih dia lagu macam cengih sikit. Dia fighter lah, dia fighter. Sebab tu Nabi kata kepada Abdullah bin Zubair, hang akan celaka kerana manusia akan celaka kerana hang. Sebab dia makan darah bekam Nabi tu. Ada hadis Nabi berbekam, kemudian Nabi kata kepada Abdullah bin Zubair, Abdullah, pi buang darah ni kat tempat yang siapa pun tak jumpa. Dia ambil darah tu, dia pi, kemudian dia main balik, renyeh. Nabi kata, buang dah. Kat mana? Dia jangan takut Rasulullah, siapa pun tak akan jumpa, dia kata. Nabi kata, boleh jadi hang makan. Dia kata, ya naam ya Rasulullah, saya makan. Dan Nabi kata, hang akan celaka kerana manusia akan celaka kerana hang. Ulama tafsir hadis ni maknanya bukan celaka tu, maknanya dalam arti kata tak elok, dalam arti kata dia kuat, manusia tak boleh rebahkan dia. Dan disebabkan dia juga, manusia juga susah hati dia. Dan nanti berlaku Al-Harrah serta dulu kan, fi hadmil Ka'bah, iaitu kisah dia bertempur dengan tentera Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tuan-tuan, bukan 10 orang, bukan 40 orang, ratus orang lawan dengan dia seorang, dia menang. Kekuatan dia kuat dia. Masa dia lawan dengan Hajjaj tu, akhirnya dia kena juga lah. Itu pun dah beberapa hari dah, sampai tentera-tentera dia semua pergi ikut Hajjaj, tinggal dia dengan mak dia ya. Masa dia nak pergi perang dengan Hajjaj lah sekali tu, peluk mak dia pegang-pegang. Mak dia kata, ni apa ni? Ni baju besi, ini bukan pakaian orang yang nak mati. Mak dia kata, buka. Asma masa tu 90 lebih lah. Asma binti Abu Bakar masa tu umur 90 lebih, hidup lagi. Yang saya kata Abdullah bin Zubair yang kuat ni, yang lawan dengan Hajjaj yang kuat ni, yang lawan ratus orang dia menang ni, umur berapa? 70 lebih. 70 lebih tuan-tuan. Bukan cerita umur 33, 70 lebih lawan dan dia menang. Itu kekuatan Abdullah bin Zubair. Tapi dia agak kahang lah. Dalam Syiar Alam Muda Balak cerita masa Zubair bin Al-Awam, ayah dia, masa pertempuran Jamal dekat awal kan, yang diperlawan dengan tentera Ali dengan Aisyah tu, Zubair bin Al-Awam patah balik. Masa Zubair bin Al-Awam patah balik tu, Abdullah ni dia mungkin muda, jiwa panas. Dia kata kat pak dia, apa ayah patah balik? Koman lah, dia tak kata koman lah, tapi bahasa lebih kurang lagu tu lah. Apa ayah patah balik? Tak cukup fighter lah, tak cukup pailang lah. Ayah dia kata, hang tak kenal aku masa muda. Hang tak kenal aku, dia tak tahu cerita lama. Zubair bin Al-Awam kata. Zubair kata, hang tak tahu cerita lama. Aku ni orang pertama, orang pertama yang menghunuskan pedang untuk menjaga Rasulullah, ayah dia. Cuma ayah dia tak mau perang sama-sama Islam. Tapi dia memang dia memang fighter sikit lah Abdullah ni. Urwah dia lebih lunak, dia lebih orang kata academician. Tapi yang ni Ummi Abdullah ni merujuk kepada mak kepada Abdullah, mak saudara lah. Satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan bukan Abdullah, tetapi tak salah pun nak letak nama apa lagu tu, tak ada masalah. Itu memang warak dia gelar lagu tu, Ummu apa, Abu apa, tak ada masalah. Nabi, anak Nabi cuma Nabi SAW, anak Nabi cuma daripada Siti Khadijah. Dengan last sekali seorang, Ibrahim itu anak daripada Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah tu last sekali Ibrahim. Masa tu Nabi dah 60 lebih dah. Yang lain semuanya daripada siapa dia? Anak Nabi. Qasim, lagi Zainab, Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Abdullah, kan? Itu semua tu daripada Siti Khadijah. Ibrahim daripada Maryah. Apa sambung? Siti Aisyah cerita, qala Rasulullah. Jadi bila qala Rasulullah, hadis apa kita kata itu? Marfu'. Berkata Nabi, man ahdasa fi amrina haza.
Sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara mengenai urusan agama ini, hadza ni agama inilah, ya. Ma laysa minhu, yang bukan daripadanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun ni maknanya tertolak kembali, itu lebih tepat maknanya. Tertolak kembali maknanya dia macam bounce back, bahasa Inggeris kata, betul ya? Bounce back, dia betul maknanya raddun, dia bukan tolak, dia bagi ke balik, bounce lah, tu raddun, radda. Maksudnya orang yang buat amalan, yang reka amalan yang tidak ada dalam agama, maka amalan itu akan kembali kepada balik, tertolak kepada dia balik. Raddun, tertolak lah, dalam bahasa mudahnya begitu. Dia terjemah kat tuan-tuan apa? Dia tolak, tertolak juga. Baik. Riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan. Bukanlah tambahan, versi yang lain, bukan versi yang lain. Sebab kan hadis saya kata hari itu sebelum ni, hadis ada dua cara riwayat. Satu riwayat bil lafzi, satu riwayat bi makna kan. Riwayat bil lafzi bermaksud macam mana Nabi sebut, macam itulah dibawa riwayat, bawa sampai ke bawah. Kebanyakan riwayat bil lafzi ni yang berkaitan dengan doa, lafaz. Baik. Kebanyakan hadis ialah riwayat bi makna. Most of hadis diriwayatkan secara makna. Bermaksud lagu mana perawi itu faham, dia turunkan dalam murid dia. Dia mungkin terlari satu dua perkataan, tapi tak mengubah maksud. Sebab tu kita akan jumpa hadis yang sama, tapi yang ni ayat macam lain, yang ni ayat macam lain. Contoh macam hadis pertama dulu, ingat tak? Yang innamal a'malu binniyat tu. Ada hadis tu yang faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Satu riwayat. Satu lagi kata aw imra'atin yankihuha. Nampak? Satu yang kata yatazawwaj, satu kata yankihu. Dua-dua maksudnya nikah. Samalah, tapi bermakna menyebabkan yalah Nabi cakap turun kat 5-6 orang sahabat, sahabat turun kat masing-masing anak murid, dia pecah mari. Cara ayat tu lagu lain. Tapi maksud yang sama. Sebab itulah kita bila kita baca hadis kat kawan-kawan, kat suami, kat isteri, kat anak-anak, kat kawan-kawan, kat sekolah, nanti kita kena sebut last kali au kamaqal. Au kamaqal bermaksud kita lapik. Kalau lah tersilap satu dua perkataan, maksud saya memang yang Rasulullah kata tu. Sebab tu ulama akan sebut au kamaqal. Kalau tersilap saya lapik balik seperti Rasulullah kata tu lah. Punya nak jaga mata tu. Sebab tu Zubair bin Al-Awwam dia tak riwayat hadis. Benar. Padahal dia lagi banyak hadis. Bila dia tak riwayat hadis bukan bermaksud dia tak tahu. Dia tahu, cuma dia tak bagi. Dalam hadis kita panggil tahammul wal ada. Dia terima hadis dan dia bagi hadis. Kebanyakan sahabat ni yang tak ada riwayat hadis, bukan dia tak tahu hadis, dia tahu tapi dia tak bagi kat orang. Bukan dia kedekut, tapi dia takut. Zubair bin Al-Awwam dia kata kat anak dia, aku kalau nak ikut, aku lagi banyak hadis daripada Abu Hurairah, daripada orang lain-lain. Tapi aku tak bagi kat orang, aku tak riwayatkan kat orang. Pasal apa? Pasal aku takut tersilap. Itu takwa. Itu takwa. Tapi tak apalah zaman depa. Zaman depa ramai sahabat. Zaman kita kalau kita hafal hadis, ada orang tanya hadis tu kita tahu kuat, kita sembunyikan, tak boleh. Sebab Nabi kata man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Siapa yang tahu sesuatu ilmu, orang tanya dia tak mau habaq. Dia tak mau habaq dengan alasan dia takut. Takut orang kecam dia ke, takut kedudukan dia jatuh ke, takut orang masa muka dengan dia ke. Di hari kiamat dia mulut dia akan dikekang dengan kekangan api neraka. Tapi ustaz, saya bukan tak mau cerita hadis kat depa, walaupun saya tahu hadis tu, tapi saya sedar diri saya tak pandai mana. Tak apa. Riwayat hadis bukan perlu pandai. Benar. Pandai bab lain. Riwayat hadis bab lain. Riwayat hadis tentang akhlak dia baik, udul dipanggil, tentang kekuatan hafazan dia. Sebab tu saya minta maaf sebab tu ada anak-anak tahfiz kita pandai mengaji sedap tapi mungkin fiqh dia kurang. Ada ustaz-ustaz kita fiqh pandai tapi hafazan Quran tak ada. Kan? Hadis juga begitu. Sebab tu Nabi kata farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Boleh jadi kamu bawa hadis ni, kamu pergi bagi kat orang yang kamu bagi hadis tu lagi pandai daripada kamu. Boleh jadi.
Dia tak ada hadis, kita pergi ajak dia hadis, tapi bila dia dapat hadis tu dia lagi faham daripada kita. Boleh jadi, tak ada masalah. Wa rubbaha bil fiqhin laysa bi faqih. Dan boleh juga kita ni ada hadis tu, kita ingat sebiji-sebiji kita ingat, tapi kita tak faham, tapi kita ingat. Salah tak? Tak salah. Itu kerja ahli hadis. Ya. Ahli hadis dia tak pandai fiqh macam ahli fiqh macam Imam Hanafi. Imam Hanafi mungkin tak banyak hadis macam ahlul hadis, tapi dia dapat hadis, dia pandai nak guna hadis tu. Tetapi ada imam yang dia pandai dua-dua. Imam Syafi'i, hadis pun cekam, fiqh pun cekam, kan? Imam Ahmad begitu. Empat mazhab kita ni memang pandai dua-dua lah. Baik. Macam ada kes, contoh itu panjang, tapi tak boleh, nanti orang marah saya kat video. Ustaz suka apa tu? Kata nak cerita, lepas tu tak mau, tergantung. Orang jadi geram dia kata, saya cerita lah. Tapi saya cerita dah yang pasal sekumpulan ahli hadis berhimpun, kan? Ingat tak? Cerita ni Imam Ramuzi sebut di dalam Muhaddisul Fasil bainar rawi wal wa'i. Sekumpulan ahli hadis berhimpun, semua ni cekam-cekam lah, semua ayah-ayah hadis. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, semua tokoh-tokoh besar, bukannya kekanda dah, ayah hadis besar. Duk bincang pun tak sembang bab lain, sembang bab hadis. Tiba-tiba seorang makcik mai. Dah cerita lagi. Tak lagi. Seorang makcik mai tanya ni semua ustaz-ustaz, bukan ustaz, tok guru ni. Makcik nak tanya, apa hukum ada perempuan yang mai bulan nak uruskan mayat? Salah ke tak? Dia krik-krik, dia tak tahu jawab. Tak tahu jawab. Lepas tu mai seorang lelaki. Mai seorang lelaki ni anak buah Imam Syafi'i. Dia sebut nama, saya lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebut nama tapi saya yang lupa. Anak buah Imam Syafi'i. Mai, dia kata apa kes ni? Makcik ni pun tak ulang balik soalan tadi. Laki ni kata, boleh pergi mandi, tak ada masalah. Terkejut hadis ni. Geng hadis ni, Tok Imam ni. Saya faham kata boleh, apa dalil lah? Laki dia kata, aku tak ingat habis lah hadis tu. Tapi bukankah ada hadis yang Siti Aisyah cerita yang dia dalam keadaan haid tapi dia sikat rambut Nabi? Okey. Yalah, bayangkan yang hidup pun boleh sentuh, yang mati patah lagi. Geng ayah dia kata, betul-betul hadis tu kalau nak tahu sanad dia macam ni, sekian. Dia hadis tu sahih macam ni. Dia duk dalam kitab ni. Dia pun pandai. Dia pun tahu duk mana, dia faham. Tapi nak guna, dia pun tak tahu. Kawan ni tak apa habis. Dia ingat lupa, tapi dia kata ada hadis tu, ada. Dia pandai guna. Tapi dia mungkin tak pakai. Macam farmasis dengan doktor. Doktor pandai nak pesah orang, tapi ubat dia tak tahu. Farmasis tanya ada ubat apa pun dia tahu, suruh dia pergi buat tu, dia tak erti, kan? Lagu itulah. Sepatutnya begitu. Kalau kita faham kedudukan kita macam tu, kita tak gaduh macam hari ni. Hari ni pasal dia tak faham kedudukan. Macam bid'ah hari lagi nak gaduh ni. Bid'ah hari ni nak gaduh ni. Pasal apa jadi bergaduh pasal bid'ah ni? Pasal tak faham, takrif. Hang nak takrif siapa? Nak definisi siapa? Definisi ahlul hadis ke? Definisi ahlul fiqh ke? Definisi lurah ke? Itu yang masalah dalam ni, tuan-tuan. Tak ada. Bila kita mengaji campur, kan? Campur aduk, jadi kita tak jumpa jalan. Jadi kita campur aduk habis, maka kita bergaduh, kita main bola sepak, kita pi lawan bola baling. Lepas tu kawan tu pegang, kita marah. Kita duk faham rule bola sepak, dia faham rule bola baling. Dia kata kita salah, kita kata dia salah. Macam tu. Itu yang jadi loli ni, tuan-tuan. Saya cerita habis lah gambaran dia kenapa jadi macam sekarang. Kalau tuan-tuan kata, tak ada bergaduh apa, alhamdulillah lah. Kalau tuan-tuan tak tahu lagi bagus. Baik, sambunglah. Jadi sesiapa yang ahdasa ni dia fi'il rubai. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ahdasa yuhdisu ihdas. Dia buat benda baru dalam urusan agama. Dan dalam hadis Sahih Muslim, ayat dia macam ni: Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, man amila amalan, kan? Yang tadi tu man ahdasa. Yang tadi tu ahdasa maknanya dia buat, kan? Dia yang reka buat. Yang ni siapa yang buat amalan, fahuwa raddun. Baik. Okey. Hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting dalam Islam, seperti mana hadis semua amalan adalah dengan niat. Ini ayat siapa ni? As-Sa'di. As-Sa'di kata
hadis ini dia 50%. Sebab hadis innamal a'malu binniyat hari tu ni menceritakan tentang kepentingan amalan batin hati, keikhlasan amalan batin, keluhuran amalan batin. Hadis ni pula menceritakan tentang keluhuran amalan zahir. Nak ukur amalan batin, kata As-Sa'di, adalah dengan hadis tadi tu, innamal a'malu binniyat. Hadis kita mula-mula dulu. Nak ukur amalan zahir adalah dengan hadis ni, iaitu man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Iaitu ukur dia dengan neraca Quran dan Sunnah. Nah, Allah, kitab Quran dan hadis Nabi serta penilaian ulama lah, tunjuk ajar ulama. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi, hadis ini sewajarnya dihafal dan dijadikan hujah bagi menghapuskan kemungkaran. Ya, baik. Okey. Mai kepada kepentingan hadis. Yang kat saya ni adalah syarah daripada Dr. Mustafa Bura, ulama Syariah, dia muqtadim, dia tak condong mana-mana. Baik. Katanya kat sini yang pertama ialah Islam ialah agama mengikut. Islam ialah ikutan, agama ikutan. Dia bukan agama rekaan. Dia kena ikut. Baik. Rasulullah memelihara Islam daripada ketelanjuran para pelampau dan penyelewengan ahli batil melalui hadis ini. Maknanya hadis ini dia bawa kepada kita satu kaedah yang agama yang baik kat kita sempurna dah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasulih, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah suruh Rasulullah, Allah suruh Rasulullah beritahu kita, kalau kamu cinta Allah, ikut aku Rasulullah. Maka hadis tadi dengan ayat ini jadi kepada kita satu disiplin yang kita kena ikut. Faham dekat dulu kita kena ikut. Dan ayat yang lain, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Dan ini jalan yang lurus, maka ikut. Ini kaedah asal dah tuan-tuan, kita jangan be conclusion lagi. Bagi siapa yang tengok video nanti, jangan tutup lagi. Sebab kalau dia tutup lah ni, dia akan kata saya label yang muka-mukaan lah. Tengok sampai habis. Abang kena abang dia siap. Jadi salah faham. Setakat tu okey. Maknanya tidak boleh ada penambahan yang man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu, yang penambahan yang tidak berdalilkan syarak. Penambahan yang macam mana? Penambahan yang dia reka, yang tidak tanpa dalil, kemudian dia katakan itu ialah ibadat dan dia meletakkan fadilat. Itu masalah dia. Kalau dia memang jenis orang suka berzikir, kan, dia ambil keumuman dalil suruh berzikir, tak ada masalah. Dia isu dia tuan-tuan, bila mana orang dia dia nak letak neraca tu kat mana. Contoh, wirid lepas semayang. Saya suka bagi contoh ni. Adakah wirid lepas semayang itu bid'ah? Memang bid'ah. Kan. Tapi bid'ah yang salah kan? Tak. Yang tu ya. Tapi adakah dia bid'ah? Bid'ah. Sebab bid'ah lughatan ialah benda baru. Bahasa Inggeris punya terjemahan bid'ah ialah innovation. Cuma sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i sebut tentang bid'ah itu mahmudah dengan mazmumah. Cuma hari ni bila mai kat kepala kita bid'ah, kita akan dapat konotasi dan negatif. Kita akan dapat yang tu isu dia. Jadi menyebabkan sebahagian dalam kalangan kita susah nak sebut perkataan bid'ah. Hatta ustaz-ustaz kadang-kadang mai hadis ni dia rasa berat nak sebut bid'ah. Pasal apa? Pasal bid'ah ni rajin dizikirkan oleh sekumpulan satu lagi. Hazabi bid'ah ni bid'ah. Maka mai kat kita sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah pokok ni. Tak boleh kata macam tu. Sebab perkataan bid'ah tu perkataan Rasulullah. Kita tak boleh merendahkan perkataan tu. Kan Nabi sebut wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayat Nabi bid'ah itu. Cuma kita nak letak bid'ah itu bagaimana tu yang kita berbeza-beza. Macam wirid tadi tu. Kalau kita cari hadis, ada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalasan, kata Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas setiap kali sembahyang akan istighfar 3 kali. Thumma yaqul Allahumma anta salam wa minka salam ila akhir doa. Allahumma anta salam minka salam wa alaika salam. Ada kata tabarak ta'ala jalal ikram tu'i. Tapi kita baca tak? Kita baca. Ada hadis tak? Ada hadis.
Habis tu kita ada baca apa lagi? Kita ada baca apa lagi? Ayat kursi. Nabi kata man qara'a ayatul kursi duburin fi kulli salatin. Sesiapa yang membaca ayat kursi sebelum bangkit lepas setiap kali sembahyang, lam yamna'hu minal jannah illa tamut. Tidak ada yang boleh menghalang dia dengan syurga melainkan mati. Sesiapa yang melazimi baca ayat kursi lepas sembahyang, dia dengan syurga tidak ada penghalang melainkan mati. Lepas tu tadi imam kita baca kan wirid banyak tadi, Allahumma ajirni minan nar. Nabi sebut, dia kata barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar qabla an taqul, sebelum kamu bercakap dengan sesiapa pun, sab'a marrat 7 kali, ya, in mitta lailatika lailatika dhalik, kalau dia mati malam tu, maka kata Allah Azza wa Jalla lahul jannah, Allah akan tetapkan dia masuk syurga. Man qala Allahumma ajirni minan nar 7 marrat qabla subh, qala subh, barang siapa ba'da subh, ba'da salat subh, barang siapa yang kata Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas sembahyang subuh, qabla an taqul, sebelum dia cakap dengan siapa-siapa, benda sama, kata Allah Azza wa Jalla lahu jannah, kalau dia mati siang. Maka daripada compilation of those hadis, semua hadis tu semua ulama himpun, dia buatlah wirid tu. Maknanya adakah itu termasuk kategori bid'ah? Masuk dan tak masuk kan? Tak masuk sebab dia memang ada dalil. Tapi kalau masuk di sudut ulama kumpulkan dan dibuat beramai-ramai, itu berbeza kita. Sebahagian kelompok dia kata tak boleh buat ramai-ramai sebab yang Nabi buat ramai-ramai sekali awal, dua kali awal. Lepas tu bila sahabat semua pakat tahu dah, maka buat masing-masing. Lepas Nabi bagi salam, Nabi wirid, depa wirid, pakat wirid, seorang-seorang. Betul nak doa masing-masing doa. Ya. Adapun yang buat ramai-ramai itu untuk tujuan Nabi nak ajak saja. Itu depa faham macam tu. Adakah kita nak kata depa salah? Tak boleh juga, depa faham macam tu. Tapi depa boleh tak kata kita salah? Tak boleh juga. Sebab kalau asasnya untuk dita'allumi, dalam hadis untuk ajak, dalam riwayat kata kan. Jadi kalau kita faham, kami wirid setiap kali kuat tu memang nak ajak orang. Hai, ajak apa semua orang tahu dah. Dah kita tak tahu hari-hari jemaah baru. Betul tak? Mungkin hari ni jemaah ni baru main, dia nak belajar, kita baca kuat lagi. Esok semua dah pandai, nak boleh baca pelan dah, main jemaah baru, kuat lagi. Jadi tak boleh dah kata kita salah. Kita pun kalau boleh janganlah kata dia salah. Cuma hormat saja, itu ya. Nah, kita pergi sembahyang ni perlih, depa tak wirid kuat, kita ikut. Depa mai sembahyang kat kita wirid, hang duduklah wirid. Kalau hang tak mau duduk pun tak apa, sembahyang habis dah. Cuma jangan kata, tu ya. Maknanya tuan. Tu. Depa mai sembahyang kat kita kunut pagi, hang kena kunut lah. Kita pergi sembahyang kat depa tak kunut. Tak payahlah kunut. Sebab apa tuan-tuan? Dia main kepada legal pula. Sebab undang-undang agama ni jatuh bawah negeri. Bawah negeri. Saya contoh jadi isu, tapi itu hakikatnya. Cuma amalan dekat Malaysia ni mazhab Syafi'i. Amalan kita ni. Tapi dah kuasa negeri. Di sudut undang-undang depa nak buat lagu tu, kita nak kata apa? Selagi ada sandaran depa, yang tak kunut pun ada sandaran depa, imam-imam mazhab yang lain. Imam Syafi'i juga tak salah, ada hadis juga. Hadis tentang kunut tu panjang, nak saya cerita nanti malam ni panggil saya. Saya nak cerita kenapa boleh berbeza Imam Syafi'i buat kunut terus sampai habis, imam ni tak buat. Kita akan tengok sekali lagi, empat imam ni tak salah. Imam Syafi'i ada hujah yang kuat, ketiga imam yang lain pun ada hujah yang kuat. Baik. Pergi sampai situ pasal saya berhati-hati ni, malam ni saya kena hati-hati banyak hadis ni. Pasal hadis ni yang suka jadi senjata kan, bid'ah ni jadi senjata. Patutnya tak payah dah. Baik. Jadi kaedahnya begitu. Dan kita juga tak boleh dengan alasan bid'ah itu luah, boleh jadi baik, maka kita boleh buat apa saja. Tak boleh ya. Sebab apa yang dinilai baik tu bukan atas kita seorang. Takut jadi begitu. Tuan-tuan, permulaan kepada penyembahan berhala dengan niat yang baik. Tuan-tuan baca surah Nuh. Apa nama Ustaz? Surah Nuh. Yang bahagian yang sembah berhala. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Depa ni 5 orang tu.
La tazarun wadda suwa yahu ya'u nasra. 5 orang ni ialah orang soleh, tok imam, tok guru. Baik, orang soleh, sembah Allah, meninggal dunia. Bila meninggal, dia pun teringat kat 5 orang ni. Maka syaitan main, buatlah patung, buatlah gambar. Maka buat untuk teringat saja, tak buat apa pun. Habis lapis ni, main lapis kemudian, siapa dia ni? Oh, ni tok guru. Oh, pakat tengok, pakat teriak. Habis lapis tu, main lapis ketiga, siapa dia ni? Ni malaikat. Oh, malaikat. Main lapis tu ni apa? Tuhan bah, sembah. Sembah. Itu sejarah dah. Sejarah sembahan patung pertama atas dunia. Pun dengan niat apa tu? Niat baik. Bukan niat jahat. Ya? Sejarah patung mula-mula buat balik main Mekah. Patung apa? Hubal nama patung tu. Siapa yang buat balik? Amru bin Luhai Al-Khuzai nama dia. Kita baca riwayat tu. Amru bin Luhai Al-Khuzai kata, aku pergi di Syam, Syria. Syam lah. Dekat Syam masa tu, tok-tok guru Syam ni, sebab Syria masa tu kota keilmuan. Amru bin Luhai ni bukan zaman Rasulullah lah, sebelum atas lagi lah. Rasulullah bawah lagi, ni zaman jahiliah. Pasca zaman Nabi Ibrahim semua ni, di Mekah ni, mereka duk sembah Allah lagi. Sembah Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi satu hari Amru bin Luhai ni, dia keluar pergi Syam, dia tengok ulama-ulama dekat Syam pakat duk sembah berhala. Maka dia tanya kepada ulama-ulama dekat Syam, apa sembah ni? Maka dia kata, yang ni lah kita minta tolong kat dia. Dia tolong kita. Istamtarna, kita minta hujan kat dia. Dia turunkan kepada kita hujan. Maka Amru kata, betul ke? Betul Ni pun duduk Syam yang buat ni. Semua kota ulama. Maka kalau macam tu, main satu. Maka ni dia beli satu, nama Hubal. Buat balik lagi Mekah. Maka dia beritahu kat orang Mekah, sembah yang ni. Kita sembah Allah juga. Cuma yang ni sebagai perantaraan. Mula-mula abang. Memang minta kat dia dulu. Oh, lagu tu. Pakat sembah. Bila pakat sembah, buat pakat tumpu kat tu saja. Kat patung Hubal saja. Hak yang buat balik patung, takkan nak duduk diam. Buat keluar tabung kan. Tuan-tuan. Jadi geng lain tengok, tak boleh jadi. Dia reka patung lain pula. Tuan-tuan, India. Ini tak hina lah. Ni bukan hina, ni fakta. Bahkan orang India pun mengakuinya. Dewa-dewa Tuhan ni pun dekat 6 juta. Lembu, rebau, macam-macam. Asal benda jadi Tuhan. Mereka pun mengaku benda tu, kan? Pasal apa? Semua itu bermula dengan niat yang baik. Hampir ke semua kesilapan peribadatan yang berlaku disebabkan hulu bermula dengan niat yang baik. Di situ kita setuju. Cuma di mana kita berbeza? Di saat satu kelompok lagi dia main, dia tutup keras sangat pintu tu. Sampai kita nak pergi ziarah kubur ulama, sekadar nak ziarah pun tak boleh. Kita tu tak ada lain tu nak pergi sembah dah. Tak sembah, kita nak pergi ziarah. Boleh nak ziarah kubur? Boleh. Itu beza kita. Dan kita tak sembah, siapa suruh sembah? Tak sembah. Ziarah ulama, kubur kan. Ziarah kematian menghidupkan hati yang mati. Cuma ialah ada orang pergi sembah, itu oranglah kita tak. Tapi kita tak boleh main, kita kata, oh pok-pok ni sembah kubur. Nanti kita tak tahu. Lihat tuan-tuan. Di situ kita berbeza. Kita datang dengan ilmu dan akhlak. Kita tak mau label orang dan kita tak mau sesatkan orang. Dalam masa yang sama, kita pun tak mau ikut benda-benda yang sesat. Itu saja. Boleh tuan-tuan tahu tu. Saya jadi Wahabi, dai kan? Sebut juga, tak mau sebut perkataan tu, sebut juga. Polemik ni lama dah dalam masyarakat kita tu. Tapi saya ingat di sini tak ada isu-isu tu. Saya ingat saya tak mau bawa lah isu tu. Di masjid ada. Kena ada agak setengah tempat kan. Tapi saya ingat tempat kita tak riuh sangat isu tu. Sebab dia jadi barah dalam masyarakat dah. Tambah lah ni semua orang boleh bercakap. Jadi lagi masalah. Saya setuju satu segi kita tak boleh reka mudah-mudah. Betul. Tapi satu segi kita kena tengok juga dia punya dawabit dia punya indikator dia kan. Dia punya display dia. Kita tak boleh langgak semua benda, satu segi betul. Dan kita tak boleh strict di sudut sampai contoh, baca al-Mulk tiap malam. Kan banyak masjid buat dah ni kan. Ada dalil dia Nabi suruh baca al-Mulk sebelum tidur kan. Cuma AJK masjid kata lah ni kita baca ramai-ramai lah. Baca seorang-seorang tak jadi. Mula buat dah kan. Lagi 50 tahun kalau tak kemat lagi, orang kan main dia kata benda ni tak ada lah agama. Betul tak? Tapi dia ada dalil. Cuma buat amal ramai kan. Tapi dia ada dalil tak? Nabi sebut tak pasal baca al-Mulk tiap malam dapat tolong kita di kubur? Ada hadis.
Cuma kita buat ramai-ramai. Itu masalah. Itu yang jadi perbezaan dia kat situ. Dia ustaz keluar dalam masyarakat dia tengok macam mana dia bergaduh. Kita jangan jadi salah seorang, kita cuba jadi pendamai. Sebab kadang-kadang ni dia jadi salah faham je. Oi, uji. Baik. Sambung. Minggu mai dah hilang lah Ustaz sikit. Okey, sambung tuan-tuan. Ada hadis Nabi sebut khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Ni saya kata tadi tu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kat sini setiap yang muhdas itu bid'ah. Di situ kita setuju, lughatan memang bid'ah. Wa kullu muhdatsatin dalalah. Dan ada tambahan dalam Baihaqi wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itulah neraka. Baik. Di sini kita kena tengok tarif ilmu nahwu pula. Adakah kullu itu bermaksud semua? Yes, secara istilah kullu bermaksud every. Tetapi kalau kita tengok dalam ilmu nahwu, kullu tidak selalunya maksudnya every. Dia akan maksudnya ghalib. Ghalib ni maknanya apa? Dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu most of, macam tu, macam mana bahasa Melayu dia? Kebanyakan, baru dapat. Kebanyakan. Baik. Sebab dalam kaedah nahwu dia sebut tentang hazaf sifat pada isim yang mausuf. Jadi kaedah dia iaitu macam ni. Saya nak bagi cara mudah. Adakah saya patut cerita? Saya nak tanya dulu tu. Tak payah Ustaz, kami tak mahu tahu. Nak tahu tak? Saya takut. Macam mana? Boleh tak? Kalau rasa macam berat sangat, angkat tangan. Saya nak skip bab tu. Saya takut serba salah pula saya cerita jadi teknikal sangat. Macam mana Ustaz? Boleh tak? Kaedah dia hazaf sifatu ala mausuf. Kaedah nahwu ni bermaksud okey macam ni. Okey. Saya cuba cerita paling ringan ni. Tapi saya tak boleh lah underestimate tuan-tuan kan. Benda ni bagus juga untuk tuan-tuan tahu. Jadi kalau kawan gaduh kat masjid, kat rumah kenduri kan, tuan-tuan boleh syarah kat mereka. Imam Taqiyuddin As-Subki dia karang satu kitab. Karang satu kitab nama dia Ahkamu Kullu. Hukum-hukum tentang perkataan kullu wa ma alaihi tadul, dan bagaimana pendalilan kullu. Imam Taqiyuddin As-Subki karang. Dalam kitab tu dia hurai kemah dah. Dia kata ada kullu yang jumpa dengan isim makrifah, iaitu ada alif lam tu, kata nama khas. Ada kullu yang jumpa dengan isim nakirah, iaitu kata nama am. Ada kullu yang tak kisah jumpa apa pun. Di tiga ni bagi pengertian yang berbeza. Contoh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, tak ada alif lam kan? Jadi itu adalah maksudnya umum nafsin. Setiap yang bernyawa akan merasa mati. Jadi semua lah. Dha'iqatul maut. Jadi teknikal sikit, saya minta maaf kan. Nafsin mufrad, dha'iqah pun mufrad. Itu kaedahnya. Satu lagi, kullu dia bertemu dengan makrifah. Kullukum ra'in. Ada hadis Nabi kata, setiap kamu tu dia makrifah dah pasal kum juk depan Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang tu dia main murtabak mubtada khabar ni panjang, saya tak mau cerita yang tu lah. Tapi itu kaedah yang kedua. Maksudnya lain pula pasal dia pergi kepada makrifat. Ada satu lagi kullu juga, tapi dia tak jumpa sama ada nakirah ataupun makrifah. Okey, baca surah Yasin ingat kan, kullu fi falaki yasbahun. Kullu dia jumpa fi, kata hubung. Semua tu kata Taqiyuddin As-Subki al-Imam, semua ada maksud yang berbeza. Baik, saya nak pergi kepada kullu bid'ah ni penting. Jadi mengikut kaedah nahwu yang kata hazaf sifatu ala mausuf, bermaksud bid'ah tu adakah ada alif lam? Kita tengok kullu bid'atin, bid'ah dia tak ada alif lam, maksudnya dia nakirah. Baik, jadi dia ialah isim, dia bukan fi'il. Baik, maka bila dia isim, dia benda. Bila dia ada benda, dia ada sifat.
Okey, takat tu faham kan? Dia ada sifat. Jadi sifat kepada bid'ah itu apa? Okay. Sifat kepada bid'ah itu apa? Itu yang hazaf. Hazaf ni maknanya apa? Hazaf ni dia dipadam ataupun dia di muqaddarah, dia tak nampak. Dia tidak dinampakkan tetapi dia ada. Jadi perkataan dia sama ada macam ni. Kullu bid'atin hasanatin, kullu bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'ah apa? Wa kullu bid'atin dhalalah kan. Jadi kullu bid'atin hasanatin dhalalatin ataupun kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatin. Dia antara dua tu ya. Sebab sifat ni sama ada baik atau buruk tu ya. Jadi adakah maksud Nabi setiap bid'ah yang baik itu sesat ataupun kullu bid'ah sayyi'ah dhalalah? Setiap bid'ah yang salah, yang buruk itu sesat. Yang mana satu maksud Nabi agak-agak? Pertama ke yang kedua? Saya ulang Kata Nabi kullu bid'ah dhalalah kan. Saya kata tadi bid'ah itu dia kata nama, dan nama itu mesti kena ada sifat. Sifat itu yang dipadamkan. Bukan dipadamkan, kaedah nahwu memang begitu. Dia hazaf, dia tak nampak tapi dia wujud. Okey. Jadi sifat sama ada baik, hasanatin, hasanah ataupun buruk, sayyi'ah, baik. Jadi antara dua sama ada Nabi maksud setiap bid'ah baik adalah sesat ataupun setiap bid'ah buruk adalah sesat. Yang mana satu? Yang mana satu tuan? Buruk lah kan? Ada pada situ yang ulama Syafi'iyah terbit kata bid'ah tu bid'atan tau. Nampak? Bid'ah tu ada dua tau. Baik, minta maaf tinggi saya rasa susah hati tuan buat macam marah saya. Tapi dia dah sebut tau. Benda ni kan? Orang kita puas. Baik. Maka tuan-tuan, ada dalil ke kaedah nahwu ni? Ada dalil. Tuan-tuan buka surah Kahfi. Jadi bermaksud itu jadi dalil yang kullu bukan semua. Boleh jadi ada masanya kullu semua. Dia jamik. Ada kullu majmu', bukan semua. Tak apa macam ni. Tuan-tuan buka surah Kahfi, kan ada ayat, kan ada cerita Nabi Musa naik kapal dengan Nabi Khidir. Betul? Lepas tu bila sampai Nabi Khidir, dia tebuk apa Peru tu kan, kapal tu kan, semua tahu cerita tu kan. Bila Nabi Musa tanya dia, kenapa hang tebuk sedangkan kita naik perahu sampai ni free saja, token ni bagi kita naik, kok nak terima kasih hang tebuk lagi kat atas. Apa kata Nabi Khidir? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudha kulla safinatin qasba. Kan? Betul tak? Kullu dia pakai kat situ. Kata Nabi Khidir, sebab dekat belakang depa kana wara'ahum malikun ya'khudha kulla safinatin. Kata Nabi Khidir, sebab apa aku tebuk? Sebab dekat belakang satgi ni, kat pelabuhan, satgi toke buat ni balik pelabuhan, akan ada raja yang zalim yang akan rampas semua kullu safina, semua kapal, semua bot. Baik. Tapi Nabi Khidir tebuk. Kenapa tebuk? Sebab bila tebuk, kapal tu jadi reject, betul ya? Jadi rosak. Bila rosak, raja tu nak ambil tak? Tak ambil. Jadi bermaksud, adakah raja tu ambil semua kapal? Tak, dia ambil yang tertentu saja, betul ya? Jadi kullu dalam ayat itu bermaksud semua ke? Tak, sama macam kaedah hadis ni. Lega dah biar. Faham tak? Jadi daripada situlah ulama faham kata bukan semua bid'ah itu sesat. Tapi adakah semua benda baru tu bid'ah? Memang pun. Cuma adakah itu semua sesat? Tak. Sebab kalau semua bid'ah sesat, konotasi dah sesat masuk neraka. Kalau betul tak ada hazaf tu, Nabi sebut tu kan, kullu bid'atin finnar. Senang, betul ya? Setiap bid'ah dalam neraka. Senang. Tapi Nabi tak sebut macam tu. Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Kan? Betul. Kullu wa syar'u muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebab apa? Sebab yang finnar itu bukan kullu bid'ah, tapi kullu bid'atin sayyi'atin. Kullu bid'atun sayyi'atun. Setiap kullu bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang jahat, yang dia memasukkan fadilat yang tidak ada fadilat, yang dia mereka amalan tertentu walaupun dia baik tapi dia bagi orang susah, dia pergi reka amal, dia pergi reka fadilat yang Allah tak kata dia kata, yang Nabi tak kata dia kata, itu jadi salah. Itu dia macam tahdi palsu semua tu pula. Tapi sekadar dia buat, dia berhimpun macam maulid Nabi kan, maulid Nabi. Perhimpun ramai-ramai selawat semua. Pasal apa Nabi suruh buat ke? Tak suruh buat. Apa percaya apa maulid ni? Tak percaya apa lah, cuma saja nak ingatkan kepada Rasulullah, baca hadis Nabi, selawat ramai-ramai.
okey lah. Kan? Setahun sekali apa salahnya? Tapi kita tak kata siapa tak sambut maulid ni berdosa. Tak boleh kata. Kalau kita kata, tu jadi bid'ah yang sesat lah. Kita buat Yasin malam Jumaat. Adakah Allah suruh Nabi suruh? Secara umum suruh baca Quran saja, tapi tak tetapkan kena baca malam Jumaat. Jadi kami pun faham tak payah baca malam Jumaat, bukan malam Jumaat saja, tapi dah malam Jumaat saja hak free pun. Jumaat kebanyakan orang dulu tak kerja hari Jumaat, maka malam ni kita buatlah Yasin. Saja ya. Tu orang tanya, boleh tak tukar ayat surah lain pula esok Jumaat minggu depan? Boleh ya? Okey. Tapi kalau orang kata, boleh tak malam Jumaat minggu depan kita tak payah baca Yasin, kita baca surah Al-Kahfi. Mana boleh? Tok guru dulu buat dah. Yang tu salah. Faham? Macam kalau kita tak letak tertentu tapi kita buat, tapi kita raih, tapi okey kan? Tapi saya ingat orang semua faham kot, kan? Cuma saja je benda ni. Saya pun tak patut cerita, tapi cerita bila. Saya ingat sekarang ni semua dah clear dah benda tu. Sepatutnya 2023 ni kita tak payah kita tak payah bincang dah bab ni, betul tak? Sepatutnya lah. Saya ingat orang dah selesai dah kot bab ni. Bahkan Al-Imam An-Nawawi sebut bila mensyarahkan hadis ni dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata apa tahu? Qauluhu wa kullu bid'atin dalalah hadza 'amun makhsus. Dia am takhsis kaedah usul. Kata Imam Nawawi, yang Nabi kata kullu bid'atin dalalah tu hadza 'amun makhsus. Ini bermaksud, ini kaedah usul yang kata am takhsis. Maksudnya suruhan am yang ada takhsis kepada sesuatu perbuatan. Wal murad, dan kehendak hadis ni kata Imam Nawawi, ghalib al-bidah. Bukan semua kata Imam Nawawi. Bukan saya kata, Imam Nawawi kata. Maksud Nabi, Imam Nawawi kata wal murad biha, kehendak dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata kehendak hadis ni maksud Nabi ghalib bidah. Maksudnya kebanyakan bid'ah, bukan semua. Bukan semua, kebanyakan sesat. Di sudut itulah mereka-reka dah letak fadilat yang tidak ada fadilat pun. Tuan-tuan faham tak itu? Maksudnya boleh buat, tapi kita jangan mengatakan itu agama. Satu lagi tuan-tuan, kita jangan buat sesuatu amalan jadi rumit, lepas tu kita kata ini agama tanpa ada dalil jelas. Contohnya macam dulu mandi sapak apa semua tu. Tuan-tuan ingat dah dulu kalau kita beli-beli, setan ni Allah Akbar, lagi kena kecam tepung tawak apa semua tu kan. Saya itulah, tapi ulama-ulama dulu dah ni lah kan. Jadi itu kita buat jadi rumit, jadi susah. Lepas tu kita kata hazal din, ini agama. Lepas tu Nabi kata inna dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa qalaba. Agama itu mudah. Orang yang bagi rumit agama ni, dia reka macam-macam bagi agama ni, rasa rumitnya agama ni, susahnya beramal dengan agama ni. Maka akhirnya kata Nabi, ghalabah, dia akan ditinggalkan zaman. Orang akan tinggal dia. Agama tak suruh sampai tak ada pun, tapi dia reka bagi jadi susah. Kalau dia buat dengan macam mana, susahlah nak bab ni. Dia buat bagi jadi rumit agama tu, kemudian dia letak fadilat yang tidak ada dalam hadis dan Quran. Kemudian dia kata kena buat. Lepas tu jadi susah orang, kata Nabi. Akhirnya orang begini, orang akan tinggal dia. Pasal fitrah orang ni, fitrah agama itu dia mudah, dia linear sepatutnya. So sensitif sikit. Malam ni hadis pendek tapi jadi panjang. Walau bagaimanapun, takrifan bid'ah itu tidaklah sekecil tentang kunut, tentang wirid, tidak. Kalau tuan-tuan pergi di ulama Arab, dia pun tak bincang pun bab ni. Malaysia dengan Nusantara ya. Bid'ah yang dibincang dalam konteks yang besar, dia main bid'ah akidah, saudara. Dia main kan lepas zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali, terbit Khawarij. Bid'ah tu. Orang yang rasa dia saja betul, orang ni semua salah. Terbit pula Syiah, yang mereka saja betul, yang tak sokong mereka salah. Lepas tu dia terbit Qadariyah, terbit Jabariyah, yang bincang tentang, kita bincang bulan lepas ingat tak, yang kata Allah ni tentukan semua, kita tak payah buat apa dah. Ataupun Allah tak buat apa dah, bagi markah saja, kita yang buat semua. Dia terbit Murji'ah, yang kata semua ni hati ya, bukan amalan langsung. Yang Mu'tazilah lepas tu dia main pula tentang orang yang i'tizal, Wasil bin Atta. Dia kata Tok Guru dia Hasan al-Basri tak betul.
Dia kata dosa besar, dosa kecil masuk neraka terus. Iman tak tambah tak berkurang. Banyak lagi lah Mu'tazilah ni. Ya. Dia terbit macam-macam Jahmiyah. Yang tu bid'ah. Di sudut akidah. Ulama-ulama besar ni, dia tak bincang yang kecil-kecil yang kita duduk gaduh ni. Dia bincang besar-besar ni. Pasal itu masalah besar lah agama. Ya. Yang furuk ni dia kecil-kecil yang kalau kita letak ego sebelah, kita cuba memahami bagaimana cara mereka faham, mereka memahami cara kita faham, maka dia tidak ada masalah. Ya. Jadi perkataan bid'ah tu sepatutnya dia tak jadi sensitif. Contoh macam orang kata Imam Nawawi pun kata bid'ah. Betul? Memang perkataan bid'ah tu Nabi pun kata. Cuma bila Imam Nawawi kata bid'ah, ta'rif bid'ah bagi Imam Nawawi adalah yang ni, iaitu wal murad biha, kehendak hadis ni ialah ghalib bid'ah, iaitu sebahagian, segerintir bid'ah tertentu. Kena tengok dulu. Tapi bila Ibn Taymiyah kata bid'ah, kena tengok pula. Ibn Taymiyah, Syekhul Islam, dia kata bid'ah, definisi dia bid'ah adalah bid'ah yang macam mana? Bukan sama macam definisi Imam Nawawi, tak sama. Tu saja. Saya minta maaf tuan-tuan, pasal berat pula ni. Baik, saya sambunglah. Saya susah hati yang tu lah, bila saya main satu-satu hadis yang berat sangat ni. Macam mana saya nak cerita? Tak boleh skip kan? Bib, saya yakin sini semua okey, no? Baik. Baik, saya sambunglah nak. Okey. Jadi daripada situ kita faham ada amalul mardud, amalan yang ditolak sebab raddun Nabi kata, kemudian ada amalan yang diterima. Baik. Sebab ada hadis yang lain kan Nabi kata man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulakan dalam Islam satu jalan yang baik, kan? Satu ikutan. Sunanun, ikutan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ijru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa biha min ayyan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Nabi kata siapa yang memulakan dalam Islam satu ikutan yang baik, dia akan dapat amal pahala tu, dan dia akan dapat pahala orang-orang yang ikut selepas dia tanpa dikurangkan sedikit pun. Tuan rumah kita buat kuliah macam ni, bid'ah ni. Tapi dia memulakan sunnah yang baik. Di kampung ni ada satu tempat rumah orang mengaji hadis. Nanti dia dah tua meninggal dunia, anak dia akan sambung. Sunnatan hasanah, orang bakat main. Tanpa kita meletakkan fadilat. Esok kita tak boleh kata siapa yang main mengaji di rumah ni akan dapat pahala 27 orang mati syahid. Yang tu jadi bid'ah yang salah. Tapi kita siapa main mengaji di rumah ni, mainlah sajalah, pahala ni bagi kat tu nenek moyang kita buat rumah ni, silakan. Itu sunnatan hasanah. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa yang memulakan dalam Islam ikutan yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'. Kata Nabi, siapa yang memulakan ikutan yang buruk dalam agama ni, kemudian dia akan dapat dosa, dan dosa-dosa orang yang buat lepas dia akan dapat saham tanpa dikurangkan sedikit pun, sampai ke sudah dia akan dapat saham dia. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang tunjuk kepada kebaikan, sesuatu kebaikan, orang yang lepas tu mai ikut kebaikan tu buat, dia dapat pahala saham. Nak tahu mana hadis ni? Maknanya ada. Cuma di situ kita kena indikator dia, betul tak? Ni saya bagi habis dalil dah ni. Baik. Ini saya bukan kata kat tuan-tuan lah. Saya kata secara umum ni. Saya nak kata kita cuba berhujah dengan dalil. Kita tak mau cakap goreng-goreng, tak mau. Kita kena ada dalil. Baik. Lagi. Okay. Apa contoh sunnatan hasanah? Saya bagi contoh lain. Tu yang kita duk bang 2 kali je. Main Jumaat tu. Dalam hadis bang sekali ya. Betul tak? Bang Jumaat tu kan. Siapa yang mula dulu 2 kali? Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman mula dulu 2 kali. Baiklah kita ikut sunnatan hasanah. Hasanah lah. Baik. Tanpa meletakkan fadilat tertentu. Kalau bang 2 kali akan jadi sekian-sekian. Tak lah. Tu orang duk tahrim, duk tarhim sebelum subuh tu. Memang kalau ikut hadis azan 2 kali kan. Azan dulu yang pertama gerak apa namanya, Abdullah bin yang buta tu, Allah ibn Maktum kan. Dia azan pertama, kedua Bilal azan.
Mai kat tempat kita mungkin kalau azan 2 kali lagi jadi keliru, orang makan maghrib main subuh. Maka kita buat tarhim. Tapi lah ni depa tak buat tarhim, depa pasang keset. Keset Taranum pula kita dengar pun takut siapa duk jerit ni. Saya ingat tak payahlah, baik ke tarhim balik. Ataupun Penang dia buat azan kan. Penang dengan Sarawak buat azan. Tak ada masalah, buatlah azan 2 kali. Itu lebih sunnah sebenarnya. Jadi kalau pasang-pasang keset saya tak setuju lah. Saya minta maaf, saya kurang setuju. Sebab apa? Zaman saya dulu Kabul Selamat, sekolah Kabul Selamat asrama. Apa uji? Sama Wan. Kata korang ada masjid berdekatan, dia pasang keset. Ingat tak tuan-tuan dulu keset mengaji? Kan sebelum start surah, hak mula dia buka azan dulu. Jadi dia buka keempat azan, Allahu Akbar kan. Apa tubuh orang sekarang ni? Rupanya kita betul sedap pula bila kali ni. Rupanya tu bila Arab ni dalam keset tu, habis azan terus surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey dia, ini dia buka keset. Sebab tu kita galakkan tarhim. Tapi kalau kan tarhim yang raya Arhamar Rahimin Arhamna tu. Tapi saya ingat Pulau Pinang dengan Selangor kot, dia kata buat azan 2 kali. Itu afdal. Buat. Di situlah. Itu yang dulu orang kita kata tak apa kita buat tarhim sebab azan takut orang Melayu ni salah faham. Itu jadi bukan dia kata fadilat tertentu. Maksudnya dia menggantikan yang tu. Contoh lain apa lagi? Okey, saya bagi dua-dua tu contoh dalam satu kisah. Dulu kerajaan Bani Umayyah, tuan-tuan tahu kerajaan Bani Umayyah ni tertubuh tahun 37 Hijrah plus minus. Itu 36 Hijrah, zaman Sayyidina Osman kena bunuh, tahun Sayyidina Osman kena bunuh, 37 dekat 40 lah. Tertubuh Bani Umayyah dengan darah para sahabat, para pejuang ni. Depa ni sangat anti Sayyidina Ali sebab depa ni penyokong Muawiyah, kan depa lawan perang Siffin dengan Sayyidina Ali dia. Jadi bila depa naik di kerajaan, depa memang anti Sayyidina Ali. Walaupun depa tak benci, tapi politically, secara politik bagi depa boleh cerca Sayyidina Ali secara politik. Secara politik, walaupun depa tak benci Sayyidina Ali, tapi bagi depa politik tak apa kot kita boleh kata kat dia. Ni masalah orang politik kan ni. Kita masuk politik boleh. Jangan kata kat orang di sudut peribadi dia, bukan peribadi apa? Sifat dia. Tubuh badan dia. Jangan kita cerca dia di sudut itu. Jangan kata dia ni muka sekian-sekian, perut sekian-sekian, jangan kata. Hujah tak apa. Jadi dia pun cerca Sayyidina Ali. Cerca lagu mana tuan-tuan, abang tuan-tuan? Tok Khatib nak sembahyang Jumaat, sebelum turun khutbah tu, buatlah kena cerca Sayyidina Ali dulu. Kena kata apa-apa kat Sayyidina Ali dulu. Agar apa? Apa tujuan dia? Bagi depa secara politik tak apa, sebab kita nak hapuskan pengaruh. Sebab masa tu Sayyidina Ali tak ada dah, tetapi ada Hussein. Ada beberapa lagi kelompok-kelompok ni, ambasi ni nak naik ni takut rebel ke apa ke, jadi kita nak tutup bang pintu tu. Maka sebelum turun kita kena pemburuk. Lah dulu kan zaman-zaman politik pula saya pun. Bila kerajaan kontrol TV, kontrol berita, pembangkang ni kira tak elok sedia lah, kan? Muka Anwar Ibrahim dulu tu, ingat tak zaman dulu? Kalau keluar kat TV3 tu, muka hudung kali dia boboh. Dia sudah setuju tak? Lo tuan-tuan tengok PMN kita, muka dekat TV3. Munyah dia baca elok sekali. Dia lah politik kan tu. Dulu nak kata korang tak ada dah. Tak ada apa, ada lagi. Rosmah ada lagi kan. Dulu muka dia kalau masuk TV3 elok sekali kan. Dia baca kan. Lah dia baca tak elok. Dia bagi satu persepsi yang kita orang. Persepsi. Walaupun seorang menteri tu jahat macam mana pun, tapi dia letak muka pandang elok, kita baiknya dia kan. Tapi kena letak muka tu marah tu apa, kita kena nampak jahatnya dia. Dulu lah media sosial tak ada bohong dah. Politik lah kan. Jadi mereka buat lagu tu lah, mereka bagi nampak image gambaran Sayyidina Ali tu teruk. Tidak bermaksud mereka benci Sayyidina Ali, cuma ini masalah ekstrim politik. Mereka anggap tak apa kot, mereka buat. Sampai tahap atas mimbar Jumaat, tuan-tuan. Ni bukan cerita atas ceramah politik, atas mimbar Jumaat. Baik. Itu sunnah hasanah ke sayyi'ah? Tu yang buruk tu. Cuma dia tak katalah ada fadilat tertentu, cuma ikutan yang buruk lah. Okey. Jadi masa tahun 99 Hijrah, naik seorang lelaki, nama dia Umar bin Abdul Aziz. Dia ni adik ipar. Dia patutnya dia tak naik. Dia adik ipar kepada khalifah sebelumnya. Dia naik. Dia suami kepada Fatimah. Fatimah ni adik khalifah lah. Dia adik ipar. Tapi kalau ikut dia anak menakan. Maksudnya dia ada kerabat, cuma dia bukan
Line tu panjang, tapi maksudnya bukan, patutnya bukan dia naik diipak, tapi dia naik. Ayah dia nama Abdul Aziz. Abdul Aziz ni bin Marwan. Pak menekan dia nama Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan. Marwan bin Al-Hakam, sahabat Nabi tu. Abdul Malik ni jadi khalifah. Lepas tu anak-anak Abdul Malik ni, Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, dia pun jadi khalifah adik-adik. Turun kat adik, turun kat adik, turun kat adik. Lepas tu seorang lagi adik, lepas tu perempuan Fatimah, tak boleh lah, jadi berbagi kat adik ipar. Tu cerita dia. Umar bin Aziz lah. Bila dia naik, dia buang yang tu, yang cerita-cerita kat sahabat Nabi, buang. Dia ganti dengan apa? Yang sampai hari ni Masjid Jarak pun dia baca sebelum turun. Tu ketik baca apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan tu. Ayat tu ingat tak kan? Tu Umar bin Aziz mula-mula baca ayat ni. Apa maksudnya? Allah menyuruh kita berlaku adil kepada semua manusia. Suruh buat baik, suruh ihsan, buat baik, berlaku adil kepada manusia. Maknanya nak bagi kita janganlah nak cerca orang. Sampai hari ni kita ikut. Tanpa kita letakkan kena ada hadis tertentu, tak ada lah, tapi ikutan yang baik. Sayyidina Umar dulu sahabat Nabi sembahyang tarawih masing-masing buat tau. Tarawih lah nak ikut sunnah betul-betul. Nabi balik rumah dulu, Bahkan Isyak balik rumah dulu baru main balik sembahyang. Tak nak ikut betul-betul ya kan. Tak apalah, sahabat pakat buat. Mai zaman Sayyidina Abu Bakar pun pakat-pakat masing-masing buat. Mai masjid pakat-pakat buat. Mai zaman Sayyidina Umar pun 2 tahun pertama pakat-pakat buat. Sayyidina Umar rasa macam aku kena buat sesuatu ni. Pasal nampak dia ramai sangat, maka esok tu dia himpun semua, letak seorang imam. Dia lantik Zaid bin Sabit, ingat saya, imam. Maka main sekali tarawih, buat 20. Bila semua pakat buat, esok tu Sayyidina Umar main tengok, okey semua buat sekali, satu jemaah. Maka kata Sayyidina Umar apa? Ni'matu bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ni dia. Maknanya kalau bid'ah tu semua jahat, takkan Sayyidina Umar kata macam tu. Dia tak setuju dengan saya. Maknanya ada yang baik. Tapi adakah semua bid'ah tu baik? Dah, belambak yang jahat, belambak yang sesat. Kita main macam tu kan. Kita tak boleh nafi belambak bid'ah yang sesat. Tapi tak boleh nafi juga bid'ah yang baik, ikutan yang baik itu ada. Sebab tu Imam Syafi'i kita mahmudah, bid'ah mahmudah dengan mazmumah, yang terpuji dan yang tercela. Okey, berapa dah? Ya Allah, untuk tak abang saya 9-10 dah. Patut muka marah kan. Baru gosok pertama ni. Ada hadis benda ni. Kita sambung hari ni bulan depan lah tu nah. Dia saya minta maaf, saya minta maaf. Minta maaf juga lah no. Kalau tu rasa macam tak. Saya bila saya tengok muka tuan-tuan macam susah hati kan, saya tak boleh tidur lagi. Tu yang saya jadi anxiety cikgu tu. Saya fikir, aku ceramah tadi ni rendah sangat kau, tinggi sangat kau, jadi dulu tu. Ya. Tuan-tuan okey kau no? InsyaAllah, insyaAllah. Dia macam ni tuan-tuan, tinggi sikit tak apa pun. Bukanlah tinggi, akademik. Akademik. Sebab kita mengaji kan. Tak apalah kalau tuan-tuan lah, tak apa nak dapat Ustaz. Ni ada Abang I ada, Abang Jack ada, dua-dua ada di YouTube, tengok balik. Allah Ta'ala ala. Ada minggu depan, bulan depan, kita akan cerita hadis yang sama juga lah no? Cuma saya nak pergi habis sikit lagi pasal nak bagi tuan-tuan faham lagi. Yang Syekh Mustafa Gura bawa kat kita contoh, ada hadis seorang lelaki ni, anak dia kerja dengan seorang toke. Lepas anak dia jantan, lepas tu anak dia ni pergi mengorat bini toke tu, lepas tu berzina dengan bini toke tu. Lepas tu pak dia ni tahu, pak dia pergi jumpa Rasulullah Kautim dan nak gantikan hukum tu. Yang tu jadi bid'ah tu. Kita akan cerita lebih detail lah. Cerita ni adalah hadis Bukhari. Bulan depan InsyaAllah, kalau panjang umur dan kalau tak ada arah merintang lah. Saya minta maaf tuan-tuan telah jawab benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merazukna fahman nabiyyin fadal muslimin wal malaikatul muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.